Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan masuk dalam bab 5 untuk subjek fizik, iaitu berkenaan tentang static fluid. Jadi bila kita dah sampai chapter 5 ni, ada similarity dengan apa yang dah belajar daripada fluid mekanik lah. Okay, nanti kita akan tengok. Yang pertama kita akan discuss tentang density dan pressure dalam fluid. Okay, lebih kurang sama macam fluid mekanik. Kemudian kita akan tengok principle of pressure dalam fluid. Contoh macam Pascal principle. Okay, dalam fizik kita akan banyak guna P sama dengan rho GH. Okay, kalau fluid mekanik kita tengok tentang Pascal law, lebih detail lah. Maknanya dalam fizik ni lebih umum. Kemudian buoyancy dengan Archimedes principle. So selepas kita belajar, kita akan apply Pascal principle, buoyancy dengan Archimedes principle. Okay, dan kita akan tentukan buoyant force, density, okay, untuk fluid ataupun objek. So kita discuss sedikit tentang phases of matter. So ni ada gambar ajar untuk solid, fluid dengan plasma. Tapi secara umum kita akan discuss tiga lah, solid, liquid dengan gas. So kita tengok solid dia punya molekul dia rapat. So liquid molekul dia masih rapat tapi dia ada loose sikit. Okay. Dan gas dia punya molekul memang loose. So kesan dia dekat dia punya arrangement tu adalah kita boleh nampak tentang density. So density ni adalah unit mass bagi unit volume. So kalau kita ada satu volume, katalah volume yang senang kita bayangkan 1 meter darab 1 meter darab 1 meter. Panjang 1 meter, lebar 1 meter, okay, tinggi 1 meter. So dalam ukuran ni, kalau kita kira volume dia adalah 1 meter kuasa 3 kan. So kalau molekul yang rapat macam solid, so dia punya mass dalam satu volume tu lagi banyak. Okay, sebab molekul dia rapat. So untuk water dengan liquid, dia adalah untuk liquid dengan gas, dia dalam kategori fluid. Molekul dia loose. So loose tu maksudnya dalam satu volume tadi, kita boleh nampak lah molekul dia sikit. So kalau kita convert setiap molekul tu ada mass, so mass dia lebih kurang, volume dia sama. So density of solid ni lagi lebih tinggi daripada density of liquid. Dan disebabkan gas lebih loose molekul dia, so density of gas lebih rendah daripada density of water. Okay, SI unit untuk density masih sama. Kita akan pakai kg per meter cube. Density of water kita akan ambil yang general, iaitu 1000 kg per meter cube. And density of air we will use 1.2 to 5 kg per meter cube. So as a general rule, substance yang terapung dekat air, so density dia lebih rendah daripada 1000 kg per meter cube. So kalau kita bayangkan air tu 1000, so susunan objek tu kalau dia terapung dia mesti kurang pada 1000. Contoh 800, 1000, so 800 akan terapung, so 1000 akan duduk dekat bawah. Okay, semakin bawah makin tinggilah dia punya density. So ni density of substance yang common. Yang ni kita boleh jumpa dalam table of substance. So air 1.29. Okay, yang ni to power of 3, 10 to power of 3. So kita boleh nampak lah dalam case ni gold dia punya density dia paling tinggi dalam ni, 19.3 darab 10 kuasa 3. Okay, kita tengok example 1. A golf ball has a diameter of 42 mm and a mass of 45 gram. Calculate density of golf ball. So kita mesti cari mass dan kita cari volume untuk kita kira density. So saya dah buat calculation dia. So untuk diameter 42 mm, we have to convert into meter. So bila kita nak convert kan, nilai yang asal itu kita biarkan dekat atas. So conversion ni yang kita kena play around. So kita nak matikan mm, so make sure 1 mm sama dengan 1000 mm ni, mm dia letak dekat bawah. So baru dia akan cancel out. So bila kita letak kat sini,
Okay. So sekarang tinggal unit meter. Kemudian 45 gram, 45 gram kita convert to kg. So gram remain at the same place. So we put gram on the bottom of the equation, and then gram will be cancelled out. So if after we divide 45 to 1000, kita akan dapat 0.045 kg. Kemudian kita kira mass bagi volume untuk dapatkan density of ball. So volume is 4 divided by 3 pi r to power of 3. So we must find the radius first. So radius just diameter bahagi dengan 2. 0.042 bahagi 2, so kita akan dapat 0.021. Kemudian 4/3 pi di r kuas 3 kita kira, so kita akan dapat 1160 kg per meter cube. Ok, kita tengok example seterusnya. Unknown liquid substance, dia punya mass 18.5 gram, kemudian dia occupy volume of 23.4 ml. So mass kita kena convert gram to kg. So sekarang kita punya volume kita pakai ml, so ml kita kena pakai unit SI iaitu meter cube. So kita kena convert dia. So example tu 18.5 gram, so kita bagi dengan 1000 untuk cancel out dia punya unit gram. So ml ni kita kena by step. So mula-mula kita kena convert ml ni kepada liter. Okay, so bila kita convert mililiter kepada liter, so kita tahu sebenarnya kat sini 1 meter cube 1000 liter. Kemudian baru kita letak unit ni 1 meter cube bahagi 1000 liter untuk bagi cancel out unit liter dekat atas ni dengan bawah. So ini dia punya unit dia 0.1234, ada 40 234 meter cube. So bila kita dah ada mass, kita dah ada volume dalam SI unit, baru kita bahagikan. Okay, so kita dapat 790 kg per meter cube. So nilai density ni kita tahulah, kalau density of water kan 1000 kan. So kalau jawapan kita lebih kurang dalam nilai 1000 tu kan, macam ni 790 kan. So jawapan kita ni boleh kata betul lah. Kalau kita dapat tiba-tiba density of liquid 7900. So soalan ni macam ada something wrong sebab ini dah lebih kurang density of solid ni. Dia lebih tinggi pada water. So dia ada general rule lah yang kita kena follow, sebab kita nak make sure jawapan kita betul. Okay, make sure dia dekat-dekat dengan 1000. Kemudian kita tengok seterusnya. Example 3. Density of steel is 7,800 kg per meter cube. Calculate the volume of 4 kg block of steel. So kita nak dapatkan volume, so kita biarkan 4 kg ni dekat atas So nanti kita buat unit conversion ni daripada density. Okay, ni density of steel. So biarkan kg dekat atas, nanti dia akan mati dengan kg kat bawah dalam density. So kan dia punya density ni 7,800 kg per meter cube. So kita kena terbalikkan bila kita nak matikan. Okay, so kita akan tinggal dengan meter kuas 3. So 4 bagi dengan 7,800, kita akan dapat ni 0.000513. So kita nak kira volume. So yang kedua dia suruh kita kira mass. Berapa mass untuk steel ni? Kalau volume ni 0.046 meter cube. So kita just darab dengan density lah, sebab density dia punya meter cube dah dekat bawah. So bila kita darab dengan meter cube kat atas, kita akan dapat kg. Okay, 358.8 kg. So specific gravity is the measure of density of substance bahagi dengan density of liquid ataupun density of water. So density of reference ni kita memang akan pakai water 1000.
So kalau kita punya SG untuk satu fluid tu adalah 800. So kita nak tahu density dia SG dia 0.8. So kita nak tahu density of substance tu, kita darabkan SG dia dengan 1000. So kalau 0.8 dia punya SG, dia punya density dia adalah 0.8 darab 1000, iaitu 800. Density of iron is 7850 kg per meter cube. Compute the specific gravity of iron related to water. So SG iron adalah density of iron bahagi dengan 1000. So bila kita dah bagi, kita akan nampak sebenarnya unit dia mati. So jawapan kita 7.85 ni biarkan macam ni saja. Okay, dia tak ada unit. So ini tambahan untuk nota lah, saya tulis ni. So kita ada exercise. So kita ada 500 gram of substance X. Ada satu substance X, kita gabungkan 500 gram dengan substance Y. So substance Y ni 400 gram. So SG untuk substance X ni adalah 0.8 dan SG untuk substance Y ni adalah 1.3. Kemudian dia suruh cari density, volume dengan density of mixture. So kita kena tengok satu-satu lah. Soalan ni dia dah susun ikut step. So density of substance X, SG dia darab dengan 1000. 0.8 darab 1000 sama dengan 800 kg per meter cube. So ini unit dia. Dan density of Y adalah SG of Y darab 1000. 1.3 darab 1000 iaitu 1300 kg per meter cube. Kemudian dia suruh cari volume of substance X dengan Y. So volume dia kita darab lah. Mass dia kan 500 gram. So kita convert, kita akan dapat 0.5 gram. So kita biarkan kg dekat atas. So nanti dia akan mati dengan kg dekat bawah. So ini sebenarnya density. Saya terbalikkan. 800 kg per meter cube. So kalau per meter cube sebenarnya atas ni 1. 800 bagi 1 meter cube lah. Seolah-olah macam tu So bila kita bagikan, baru kita akan dapat 0.00625 meter cube. Sama juga volume of Y 0.4 kg. Kita bagi dengan 1300. So kita dapat 0.00031. Selepas tu baru kita nak tahu density of mixture ni. So dia total mass dengan total volume kan. So mass yang kita ada 500 gram tambah dengan 400 gram. So 0.5 kg, 0.4 kg. Kemudian dua mixture ni kita tambahkan density dia. So kita akan dapat bawah ni 0.000935. Okay, 935 meter cube. Okay, so bila kita dah kira, kita akan dapatlah density of mixture ni 962.6. Okay. So kita tengok pressure in fluid pula. Pressure is defined as the force per unit area. So pressure, so yang ni untuk example 5 ni saya akan skip sebab ni lebih kepada mechanical engineering So saya tak masukkanlah dalam syllabus.